sebagai kadar tindak balas. Korang pernah dengar tak perkataan kadar? Korang pernah dengar tak perkataan kadar? Pernah tak dengar perkataan kadar? Nah, Pernah. So kenapa? apa itu kadar? Apa Turun, turun, turun. itu kadar tindak balas? Apa tu? Dia apa Cap? Aku tahu kan. Okey, kalau kadar tidak balas dia ada kaitan dengan masa. So contohnya kadar tidak balas ni, katakanlah saya ada dua jenis ni, yang paling senang lah dekat rumah. Awak ada satu garam kasar, satu garam halus. Lepas tu awak kacau dengan isi padu yang sama. Katakanlah bayangkan tau, bayangkan. Okey, harap ni bayangkan ni tak ada bekas tak. Katakan ini garam kasar. Ni garam kasar. Bayang je tau. Ni garam kasar, ni garam halus. Bila kita kacau, katakan ni garam halus, ni kita kacau, okey. Kita nak tahu ada tindak balas bila semua garam tu hilang. Awak rasa dengan garam halus dengan garam kasar, mana satu yang akan larut dulu? Larut hilang semua, dissolve semua larut. Garam halus ke garam kasar? Mana satu yang akan Garam halus. Halus. Garam halus. Yes, garam halus. So garam halus ni kita katakan garam halus tu saya kacau dalam masa katakanlah 1 minit dia dah semua dah larut. Katakanlah garam kasar ni dia ambil masa 1 minit 30 saat untuk dia semua larut. So kita kata okay, garam halus dengan garam kasar, mana satu kadar tindak balasnya adalah cepat? Halus ke kasar? Halus. Yes, halus. So bila kita cakap mengenai kadar tindak balas ni ada kaitan dengan masa. Kalaulah cepat, masa yang diambil untuk tindak balas itu berlaku cepat, kita kata kadar tindak balas tu adalah cepat. Kalaulah nak bagi dia halus tu nak bagi dia dissolve tu larut tu lambat, kita kata kadar tindak balasnya adalah lambat. Jap, saya hilang ke ni? Okay. Alright. Now, lepas tu, so hari ni kita nak belajar, ni bakar roti. Siapa tadi sahur makan roti? So katakanlah dalam tindak balas roti bakar ni, dia menghasilkan tindak balas kimia. Nama tindak balas kimia ni adalah melat. Okey, yang ni saya tak sure tau. Melat. Dalam tindak balas melat ni, karbohidrat bertindak balas dengan protein membentuk sebatan amadori, menyebabkan roti itu keperang-perangan menghasilkan roti bakar. Senang kata macam ni. Setahu awak, okay, awak, jap. Kenapa? Start broadcast, asyik hilang je. Wow, ketua kampung masuk. Hadif, Assalamualaikum. Okay, now, right. So kita nak cerita macam ni tau. Okay, dalam tajuk silibus baru ni, dia nak jadikan awak, silibus baru ni kita ada kaitan dengan STEM tau. So, yang saya perasan, silibus baru untuk sains ni, dia suruh kita berfikir banyak. Contohnya macam ni roti bakar. Kalau kita tak pernah terfikir, maksud saya ada tak korang pernah fikir macam mana roti itu daripada putih boleh menjadi terbakar macam ni? Kalau korang fikir macam mana? Sebab kita bakar, dia perang lah cikgu. Pernah tak terfikir daripada tindak balas kimia dia? Pernah tak korang fikir? Tidak. Ni pernah fikir tak pasal awak nak makan roti bakar tu? Tak ada kan? So dalam silibus baru ni, dia banyak ajar kita begitu. Dia banyak ajar suruh kita fikir. Science is about, macam ni tau. Awak belajar sains, sebenarnya kita belajar sains ni, kita belajar reasoning. Kita belajar reasoning tu apa? Orang Melayu cakap reasoning, kita nak tahu kenapa sebab benda tu berlaku. So sebab tu Albert Einstein pernah cakap, sains tanpa agama ni, sains dia mesti ada kaitan dengan agama. Saya rasa Albert Einstein cakap. Maksudnya kalau awak percaya sains, actually korang mesti percaya wujudnya Tuhan. So sebenarnya kita belajar sains ni, kita belajar adalah mengenai kenapa benda tu jadi. Tuhan ciptakan dia begitu. Tapi kenapa dia terjadi? So kita explain dia dari segi sainsnya. So dalam tajuk ni, dalam tajuk sains yang ini, kita lebih cerita explain mengenai fenomena tu dari segi kimianya. Okay, so macam roti kan. So roti ni kita dah tahu warna putih. Bila kita masuk dia dalam toaster, dia akan tukar jadi perang. Okay, itu tak ada masalah. Tetapi disebabkan tajuk ni tajuk kimia, so kita belajar kenapa dia boleh jadi perang. Ini adalah kita kata dia sebagai tindak balas kimia. Tindak balas kimia ada dua jenis tau. Satu tindak balas yang cepat, satu adalah lambat.
Yang lambat ni saya bagi contoh, yang lambat adalah seperti karat. Karat ambil masa lama. Tak adalah awak nampak hari ni kan pagar tu kan. Awak tengok lepas beberapa saat, berapa minit terus dia jadi karat. So itu kita kata tindak balas yang lambat. Tapi kalau roti bakar, tindak balas ni kita masukkan dia lambat atau cepat? Cepat. Roti bakar. Cepat. Kalau awak goreng telur, cepat ke lambat? Cepat. Cepat. Kalau tindak balas pencernaan, nasi tu nak ditukar menjadi tenaga, tindak balas tu cepat ke lambat? Lambat. Lambat. Yes, Lambat. itu adalah kita panggil dia sebagai lambat. So basically awak nampak tindak balas kimia dekat sekitar kita ada banyak. Satu adalah yang cepat, satu adalah yang lambat. Okey. Hadif, awak okey tak Hadif? Okey. Hadif. Okey. Okay, alright. So, tindak balas kimia. Yang ni Hadif. Kalau rasa tajuk ni susah Hadif, cadangan saya, awak pergi rumah Cikgu Rizana, awak belajar dengan Cikgu Rizana. Acap pun sama. Sebab ni kimia tau. Cikgu Rizana teori kimia. So, tindak balas, okay, adalah proses pertukaran bahan menjadi hasil tindak balas. So, apakah itu bahan, apakah itu hasil? Macam ni tau. Bahan is like this. Katakanlah macam, Sekejap. Okay, saya ambil satu kertas tau. Katakanlah ini bahan. Nampak tak kertas warna kuning kat tepi tu? Okay, warna kuning. Ini adalah kita panggil asal bahan. Daripada bahan ni nanti kita potong-potong. Kita potong-potong dia. Okay, so dia akan jadi hasil. So nampak tak? Ini adalah hasil. So bahan okay, akan jadi hasil. Atau cara paling mudah, yang ni saya tak nak buat sebab dalam bilik. Okey, ini kertas ni kita bakar. Bila kita bakar, kertas ni jadi apa? Kita bakar kertas ni jadi apa? Jadi Kalau saya bakar kertas ni jadi hitam. Bakar. Terbakar jadi yes, hitam. kita kata jadi bakar, dia jadi hitam. So, kita nak cakap macam ni. Dia jadi abu. So, senang kata, dalam tindak balas, bahan boleh bertukar menjadi hasil. Macam telur. Telur asalnya mentah. Bila kita goreng dah jadi telur mata. So maksudnya daripada bahan dia akan jadi hasil. So tajuk ni kita cerita pasal dari bahan boleh jadi hasil. So dari bahan jadi hasil, katakanlah dia punya masa yang digunakan untuk jadi hasil tu cepat. Kita kata dia sebagai kadar tindak balas dia cepat. Macam ni tau. Nak tukar bahan menjadi hasil, kalau dia masa yang diambil adalah cepat, kita kata kadar tindak balas dia cepat ke lambat? Kalau masa tu cepat. Kadar tindak balas tu apa? Cepat ke lambat? Cepat. Cepat. Yes. So kita nak cerita dia pasal tu ya, cepat. Ataupun kadar tindak balas tu adalah tinggi. Kadar tindak balas adalah tinggi. Kadar tindak balas adalah tinggi. Alright. So kita nak cerita pasal benda tu kimia. Yang ni saya tak pandai sebab kita tak ada dekat makmal. Macam ni kan, ada larutan plumbum 2 nitrat yang tidak berwarna ni. Nanti bila ada tindak balas, dia akan jadi menangkap plumbum 2 iodida berwarna kuning. Kalau saya guna yang ni, saya takut korang tak nampak. Tapi senang kata, daripada bahan, dia akan bertukar menjadi hasil. Okay. Now, so contohnya macam awak makan nasi lah. Sahur awak makan nasi. Nasi tu adalah karbohidrat. So karbohidrat tu akan dicernakan oleh sistem pencernaan kita. Macam nasi tu karbohidrat. Nasi akan ditukar paling ringkas katakanlah menjadi glukosa. So nasi ni adalah hasil. Nasi ni adalah bahan. Dia akan bertukar menjadi hasil. So ini adalah tindak balas. So tindak balas ni dia ada dua. Okey, satu adalah tindak balas tu semakin cepat, satu lagi tindak balas itu semakin perlahan. Tengok kalau awak tengok macam ni. Kalaulah kadar tindak balas ni macam ni, graf dia macam ni, awak rasa kadar tindak balas tu masa yang diambil cepat ke lambat? Tak belajar lagi ni, korang tak pandai lagi. Okey, senang kata kalaulah awak tengok graf, ada graf macam ni. Graf ada dua jenis, satu graf yang macam ni. Nampak tak? Okey, satu graf yang macam ni.
Satu lagi graf yang macam ni. Kalaulah dia makin lurus, kita kata ini berkadar terus. Kalau dia turun ke bawah begini, kita kata ini berkadar songsang. Ni tak apa, slow-slow je sebab awak tak buat eksperimen ni, so awak tak nampak. So awak just ingat ni, jom makin naik, berkadar terus. Kalau graf tu turun ke bawah, berkadar apa? Songsang. Yes, awak ingat tu je. Naik je berkadar terus. Kalau ni adalah berkadar songsang. So tu je. Now, lagi saya beritahu. Saya ada dua gambar di sini. 4.1 dan juga 4.2. Kalaulah bakar butana, kita ada gas, kita bakar. Tindak balas yang ni, okey, tindak balas ni cepat ke perlahan? Yang gambar 4.1 ni, awak bakar pakai Cepat. minyak. Cepat. Yes, ini adalah tindak balas cepat. Kalau karat, Lambat. Lambat. ini adalah tindak balas ni adalah lambat. Okey, wah, Arif masuk. So, persamaannya antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan, persamaannya kedua-duanya melibatkan hasil, bahan dan juga hasil. Maksudnya bila kita bakar, okey, kita bakar, kita buat ni, bahan ni bila bertukar menjadi hasil, bahan asalnya ni adalah bahan ditukar jadi hasil. So kita kata bila dah ditukar, so of course lah makin lama bahan tu makin kurang, hasil makin bertambah. Okay. Nah, persamaannya dua-dua ni sebab tindak balas ini dia akan melibatkan bahan dan hasil. Sebab bahan ni kita guna. Bila bahan kita guna, of course lah makin lama dia makin berkurang. Okay. Berkurang sebab apa? Bahan tu semua akan ditukar menjadi hasil. Okay. Now, kadar tindak balas. Kalau tindak balas cepat, kadar tindak balasnya adalah tinggi. Okey, kadar tindak balasnya adalah tinggi. Okey, sebab dia berlaku cepat. Kalaulah untuk tindak balas lambat, kadar tindak balasnya adalah rendah sebab dia berlaku perlahan. Kalaulah tindak balas tu tinggi, masa yang diambil adalah singkat. Tengok ya, kadar tindak balas tinggi, cepat ni merujuk kepada masa. Masa tu singkat. Okey, yang ini masa singkat. Yang sini masanya lama. Okey. Right. So, jom kita buat latihan. Nombor satu. Kita bagi Nik nak siapa jawab selain daripada awak punya kroni? Baik, saya jawab dulu je. Oh, ni gentlemannya ni. Okay, so fotosintesis sebab awak tahu mesti awak kena juga kan. Baik awak jawab dulu. Betul. So, fotosintesis, tindak balas ni cepat ke lambat? Dua je jawapannya. Tindak balas cepat ke lambat? Lambat. Yes, ini adalah tindak balasnya adalah lambat. Okay, Nik nak siapa? Muas. Muaz, ini tindak balas lambat. Okay, Muaz, sekejap . Right, so Muaz pembakaran arang kayu. Cepat ke lambat? Lambat. Are you sure? Awak bakar arang. Nak bagi dia jadi ada api. Cepat ke lambat? Oh, cepat. Cepat. So ini adalah tindak balasnya adalah cepat. Sebab dia macam ni tahu Muaz. Kita bukan nak bagi arang tu terus habis. Kita terus ada reaction. Tindak balas. Tahu tak? Ni Tahu. saya bakar arang terus keluar api. So itu dah terus ada tindak balas lah. So dia akan terus boleh menghasilkan hasil. Hasil dia tu asap tu lah. Okay. Now, Muaz bagi kat siapa ni? Acap. Okay, Acap. Ni orang-orang yang glamour ni. Glamour. Kan? Lepas ni saya dah tahu siapa. Okay. Lambat. Tindak balas lambat. Yes. Garat. Ini adalah tindak balasnya adalah lambat. Okay. Now, ni nak bagi daun reput. Cepat ke lambat? Siapa ni?
Nak bagi siapa ni? Soalan ni. Oh, kau nak bagi siapa? Alah, alah, alah. Dalam hati dia ada Dah tadi seorang. dia, Aja tu. saya nak Aziz Azhar. Oh, Haziq ingatkan seorang lagi. Okey, Haziq. Jemu ada ringkil. Nak bagi daun tu reput. Lambat. Yes, ini adalah, kita panggil dia adalah sebagai lambat. Okey. Sekejap. Okey. Haziq nak bagi siapa ni? Goreng telur mata. Ada siapa ya? Sekejap. Kau Ladif. Dia orang-orang lima ni. Goreng telur ni, cepat ke lambat? Tindak balas ni cepat ke lambat? Cepat. Yes, tindak balas ni adalah cepat. Okey, so Hadif, soalan nombor 6. Siapa nak jawab? Saya bagi Nisa. Hadif. Ha? Nisa. Nisa. Lambat. Yes, ini adalah tindak balas lambat. Okey. Ni, pita magnesium. Pita magnesium ni macam bunga api tau. Macam dia boleh hasilkan spark. Sebab saya takut awak tak tahu pita magnesium, saya ambil satu comparison. Dia macam bunga api. Kalau awak bakar, dia keluarkan percikan api. Okey, so Nisa nak bagi siapa soalan nombor 7? Zakira. Okey, Zakira. Cepat. Yes, ini adalah tindak balas cepat. So senang kata kan sekarang nak raya, korang banyak main bunga api kan. Bunga api tu sebenarnya dia gunakan logam-logam yang reaktif tau. Contohnya macam ni lah, natrium. Natrium ni bahaya. Saya pernah buat natrium ni. Natrium ni bahaya, saya buat masa tu saya tak tanya Cikgu Rizana. Saya ingat benda tu tak bahaya sangat. Saya ingat bahan yang ada dekat dalam makmal tu macam dah lama. Nasib baik saya tak letupkan makmal biologi. Ni siapa orang angkat tangan ni? So habis saya buat tu masa tu dengan Naufal. Saya buat kat makmal, saya letak ni tau. Bekas ni saya letak dekat dalam ais, saya letak kat makmal meja cikgu kat depan. Tahu tak saya potong besar, saya ingat benda tu tak meletup. Saya campak dalam air. Berasak satu makmal bayu. Dalam hati nasib baiklah budak-budak tu selamat. So benda ni bahaya sikit lah. Alright, so Cikgu Rizana pun tahu tak, saya buat kat makmal tu. Cikgu Rizana buat dekat luar. So maksud saya lain kali kalau kita nak buat something, macam saya lah, pengajaran untuk saya. Kalau saya nak melibatkan kimia, kena tanya orang yang pakar. Now soalan nombor 8. Nak bagi kat siapa, Zab? Nada. Nada. Nada ada tak? Ada cikgu. Alright, so Nada ni tindak balas ni cepat ke lambat? Tindak balas cepat. Yes, tindak balas ni adalah cepat. Okay, Nada last sekali. Wah, ni awak pilih siapa yang rajin baking ni? Haris. Haris rajin baking ke? Haris, Saya. soalan nombor 9 ni. Nak buat kek ni. Tindak balas ni cepat ke lambat? Lambat. Yes, tindak balas ni adalah lambat. Lambat ke cepat lah? Tindak balas ni cepat. Kenapa cepat? Sebab dia buat kek, tak adalah ambil macam ni tau. Lambat in the sense of dia ambil masa berhari-hari. Kek, awak tak adalah nak bakar masuk dalam oven masuk sampai 2 hari kan? So kalau lah buat kek ni, kita kata tindak balas ni adalah cepat. Kalau pencernaan lagi lambat sebab jalan cerita dia lama. Okay, right. So seterusnya. Okay, so kesimpulannya tadi kita kata tindak balas ada berapa jenis tindak balas? Tindak balas kimia ada berapa jenis? 2. 2. Tindak balas apa? Cepat lambat. Cepat dengan lambat. Okay, kalau tindak balas tu cepat, masa yang dia ambil tu singkat ke? Yes, masa yang dia ambil adalah singkat. Kalau lah tindak balas tu lambat, masa yang dia ambil tu adalah lebih lama. Okay, now kadar tindak balas. Tengok yang ini macam fizik sikit pun ada. Okay, bila kita cerita pasal kadar tindak balas, okay, dia mesti ada kaitan dengan masa. Itu je. Awak nampak je kadar tindak balas tu ada kaitan dengan masa. Macam saya cakap,
Sepatutnya saya bakar ni, tapi masalahnya saya dalam bilik, nanti takut terbakar bilik ni. Nanti saya kata saya ada kertas, saya bakar. Saya kata nak jadikan kertas ni terbakar dengan lengkap ni, maksudnya kadar tindak balas untuk kertas ini terbakar dengan lengkap. Katakanlah saya bakar dalam masa 10 saat. Jadi dah semua dah jadi abu. So macam mana kita nak buat? Maksudnya perubahan tu kita bagi masa lah. Daripada dia jadi kertas, jadi abu. Berapa lama? So itu yang kita panggil dia sebagai kadar tindak balas. So bila kita cerita pasal kadar, ini awak ingat, dia ada kaitan dengan masa. Soalan saya, apakah nama radas yang ada kat makmal yang boleh digunakan untuk mengukur masa? Kalau suhu kita pakai termometer, kalau masa kita pakai apa? Masa kita pakai apa? Woi, masa korang pakai apa? Pakai Masa apa ni? Pakai jam. Jam apa yang ada kat makmal? Jam apa? Jam randik. Jam randik. Baik. Jam randik. Bocap, Tak pandai dengar bocap. je. Apa? Korang pakai apa? Tak pun biasa korang panggil stopwatch. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris kot. Kadang-kadang budak-budak ni dia tak sedar yang dia sebenarnya korang ada cakap selalu. In English we call as the stopwatch. Saya tak tahu kenapa Melayu cakap jam randik, tapi bahasa Inggeris panggil stopwatch. Okay, so ini tadi saya kata, macam mana nak tahu kadar tindak balas, kita merujuk kepada pengurangan jisim. Saya cakaplah, dia dah terbakar, okay, jisim tu berkurang. Ataupun jisim bertambah. Okay, dan satu lagi pertambahan isi padu. Senang kata, kadar tindak balas ni kita boleh ukur daripada segi pengurangan. Senang kata macam ni lah, kadar tindak balas ni awak cerita pasal macam mana dia jadi hasil. Tu je. So hasil ni dia boleh jadi berkurang ataupun bertambah. Nah, penentuan kadar tindak balas. Ni lah. Okay, ini macam main bunga api. Korang main bunga api ke korang main mercun ke korang main meriam? Korang main apa? Meriam. Meriam. Okay, Dia tak kalau main korang jago main tiga-tiga tu. Okay. Kalau korang main meriam kan, korang cari yang macam mana? Yang meletup lebih kuat ke ataupun lama? Saya tak tahu, saya tak pernah main meriam. Macam mana korang main meriam tu sebenarnya apa yang bestnya? Tak, itu tindak balas kimia ni. Saya tengah nak cuba fahamkan ni. Nak letakkan Agak-agak kuat satu je. kampung gegar. Boleh. Cikgu. Oh, paling kuat lah. Okay, Ha-ha. kalau lah korang kan, korang mesti buat eksperimen. Macam mana korang nak bagi letupan tu kuat? Letupan meriam tu kuat? Baca-baca. Bismillah first. Tak ada saiz langsung. Baca-baca macam. Aduh, penat saya. Kalau lah si Afka cakap macam tu, saya percayalah juga kan. Now, katakanlah korang main meriam, korang pakai apa? Karbide Saya tak tahu ni, saya main tembak je. Kabai. Korang pakai Karbide. karbide tu, dia ada dia punya brand-brand ke atau semua sama je timbang kaki? Cak Nanas. Ada Ada banyak. brand cikgu. Oh, dia ada Tak banyak-banyak jenis. Okey, ada banyak-banyak jenis lah. Banyak-banyak Betul. jenis lah. Betul. Ada Tak banyak-banyak. tahu. Cap Pernah tengok nanas dua je. je. Dia ada nama brand ni tapi tak tahu lah jenis ni sama. Cap nanas je ke yang ada? Lagi Dengan cap pelita. Pelita dia. Okey. Cak Okey. ayam. Cap ayam okey lah. Ayam. Kita buat macam ni. Cap nanas dengan cap ayam lah. Okey. Tu kan antara cap ayam dengan cap nanas tu, mana satu yang meletup lebih kuat? Sama je. Oh, sama je. Oh, ya Dia ke? cak ayam. Dia Cak ayam apa? dia nak kuat tu dia ikut dia punya bancuhan ni. Oh, okey. Now, kalau bancuhan dia, korang buat bancuhan dia tu, paling elok macam mana? Dia pekat ke atau dia cair? Dia ngam-ngam. Sedang-sedang. Dia kena sedang-sedang lah. Ah, Tengok kat baik dia juga. sedang-sedang. Dia ikut Oh. naluri hati. Dia Oh, tu yang kuat-kuat. kata suruh baca tu. Baca-baca. Ah. Okey. So korang tak pernah terfikir ke korang pakai, okey. Bukan saya ajar main mercun. Okey, Afka ajar main mercun lepas ni. Okey. Korang tak pernah ke pakai sukatan macam silinder penyukat yang ada kat mak tu? Korang sukat air ke? No, nak main meriam siang nak macam buat eksperimen. Tak ada, benda tu tak ada. Kalau ada kita orang dah buat lah, guna. Tak, kita nak Weh, ni. Ini kita menggunakan sains tapi dah cakap lah Cik Mariana macam main meriam. Tolonglah bukan tau. Tak, maksud saya kalau dari segi sainsnya, korang ada satu silinder penyukat, korang sukat lah sampai satu tahap, korang dah boleh agak. Banyak ni, oh dia kuat.
So next year, korang dah tak payah, korang dah pegang dengan dia punya formula lah tu. Katakanlah 1 ml, 10 ml air, campur apa tahkal baik tu 1 sudu. Dia dah cukup kuat. Korang tak pernah terfikir ke korang nak buat macam tu? Tak. Tak. Try lah. Lepas tu nanti awak boleh buat satu formula kat situ. Oh, tahun depan dah pegang macam kita perempuan, kita buat resepi kek, kita dah ada berapa ml. Kau tak terfikir ke nak buat begitu? Try lah. Inilah kadar tindak balas. So this is science. Science is about awak punya surrounding, sekeliling awak. So awak cerita. Okay, yang ini ni saya tak boleh publickan lah recording ni. Nanti ada orang cakap Cikgu Mariana ajar main mercun pula kan. Jadi saya record tapi saya bagi dekat awak punya group je. Saya letak dia unlisted lah. Maksudnya siapa dapat link ni boleh tengok. Siapa tak ada link ni tak boleh tengok. Okay. Nak Takut bayar. saya. Nak link bayar. tapi korang faham tak maksudnya kadar tindak balas ni? Kadar tindak balas ni ada banyak faktor. Macam korang main mercun. Main meriam. So korang kena tahu macam mana nak bagi dia meletup lebih kuat. Dia mesti awak kata ada sukatan dia. So sukatan tu yang nak bagi dia punya kadar tindak balas tu lebih kuat. So kita nak bayangkan kalau main meriam dia meletup lebih kuat, kita kata kadar tindak balasnya adalah tinggi. So itu adalah kadar tindak balas. So dalam kes ni, ini bunga api. Tapi bayangkan macam bunga api lah. Tapi ini pita magnesium. Pita magnesium ni kita letak dalam air. Katakanlah daripada pita magnesium ni asal, ini adalah bahan. Sampailah dia punya jisim berkurang. Ni terus jisim dia kurang. Terus dia hilang. So katakanlah nak ambil dia ni, kadar tindak balas ni kita nak kira adalah daripada jisim awal ni adalah 0.3. So 0.3 tolak sampai dia hilang. So awak dapat 0.3 bagi 30 saat. Kenapa 30 saat? Kenapa 30 saat? Sebab masa Kenapa yang dia ambil mesti- tu 30 saat. Yes, very good. Sebab nak bagi pita magnesium ni hilang, dia ambil masa 30 saat hilang. So cara dia kira 0.3 gram ini adalah dia punya jisim. Okay, bahagi dengan masa. So dapatlah 0.01. So kau boleh faham tak? Ni macam fizik, ini macam kimia. Maths ada tak belajar ni? Ada tak? Tak ingat? Tak ingat? Kot. Ya. Ada. Right. So sekarang kita nak masuk yang ini. Yang ini dalam buku teks. Hari ni belajar matematik. Tajuk ni korang kena ada kalkulator kat tepi. Now, tajuk yang ini pula, kejap saya nak pakai pen yang halus sikit mata dia. Okay. Now, so yang ini pula kita kata dalam soalan ni, dia kata ni, hitungkan kadar tindak balas purata. Hitungkan kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Kalau 1 minit berapa saat? 1 minit berapa saat? 60. Yes, 1 minit adalah 60 saat. So macam mana awak nak ambil ni adalah daripada sini. Ni daripada gerah. Sebab tu awak kena pandai buat gerah. Sekejap. Pen ni tak cantik. Daripada sini. Bawa naik ke sini. Nampak tak? Nampak tak saya buat ni? So dia kata dalam masa 1 minit. So 1 minit, ini adalah 1 minit lah. 60 saat ni 1 minit. 1 minit. So cara dia nak kira, dia kata dekat sini adalah kadar purata tindak balas. So awak kira adalah macam ni. Ambil yang atas ni. Sebab yang atas ni adalah isi padu dia. So minit yang pertama ni cara dikira adalah 60 saat. Adalah berapa dia punya hasil ni, isi padu dia. Berapa hasil dia ni? Daripada graf berapa hasil dia? 20.0. Yes, 20.0. So 20.0 awak bahagi dengan 60 saat. So kita akan dapat, bayangkan kononnya otak saya kalkulator kan. Acah je lah kan. 0.033. Awak tengok dia punya ni tau. Nampak tak unit dia ni kan? Unit dia adalah cm kubik. Korang panggil apa ni? Kalau dekat maths? cm apa 3 ke atas tu? Kuasa 3. Padu. Padu. Ya, Mak padu. kau first 3. Terima kasih. Saya nak cari Ni. padu tiba.
Cuma saya ingat kubik je. Okay. Now, so ini adalah padu CM3. Okay. Lepas tu kita bahagi dengan, oh sorry. So unit dia CM3. Kan ni sini CM3. So cara nak tulis dia, awak slashkan dia. Jadilah -1. Sorry tak payah. Macam ni lah. Atau unit dia adalah CM3 saat -1. Senang kata macam ni. Kalau korang per tak payah letak negatif. Kalau korang tak nak letak per, letaklah negatif kat belakang. So senang kata nak letak dia punya unit ada dua cara. Sama ada per, ni tak payahlah ni Mariana ni. Like this. Tak apa. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, dia kata dekat sini soalan nombor 2, minit kedua. So kalau minit kedua, berapa saat? Kalau 2 minit, berapa saat? 120. Yeay, ini adalah minit kedua. So, minit kedua adalah 120. So, macam mana awak buat? Awak garis dekat atas. Garis. Dapatlah sini. Okay. So, sekarang macam mana nak kira? Macam mana nak kira minit kedua ni? Dia punya kadar tindak balas dia. Apa bagi apa? Soalan B. 30.0 bagi 120. Yes! 30.0 cm padu bahagi dengan 120 saat. So, dapat berapa? Ada kalkulator tak? Tak ada. 0.25. Yes, 0.25. Macam mana unit dia nak buat, Zak? Macam mana nak buat unit dia? CM3 S -1. CM3. Yeay, S-1. Pandai awak. Mesti cikgu maths awak rasa sejuk hati mengajar. Okay, now ni sudah. Ini sudah. So, kita tengok yang C. C dia kata pada dalam minit kedua. Ini 2 minit pertama. Nampak tak 2 minit pertama ni sebenarnya adalah 2 minit lah. Yang soalan nombor 3 ni pula. Dia kata, dia kata adalah minit kedua. Kadar tindak balas purata dalam minit kedua. So, macam mana awak nak buat adalah, wow, soalan ni. Mathsnya. Dalam minit kedua. Apa beza dia? Tengok kejap. Saya baca kat sini. Hitung kadar tindak balas purata. Soalan pertama, minit pertama tak ada masalah. Lepas tu minit kedua. Kemudian dalam minit kedua, apa beza 2 minit pertama? 2 minit pertama dengan minit kedua. 2 minit pertama dengan Cikgu, minit kedua. 2 minit pertama tu bukan kita nak tengok 2 minit tu berapa dia punya tu ke? Betul lah. Tapi betul lah tu jawapan awak 2 minit yang pertama. 2 minit. Tapi 2 minit yang pertama betul lah. Itu 2 minit yang pertama. This is 2 minit yang pertama. Ni 2 minit yang pertama. Sekejap Ni tak ada masalah ni. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 dia direct tau. 2 minit yang pertama. Sekarang soalan C tu. Minit kedua. Kenapa dia tulis kat situ minit kedua? Sekejap. Minit kedua. Okay. Now, minit kedua ni maksudnya, minit ni, yang ini, saya takut ni dah tidur dengan saya ni. Ya Allah, cikgu cakap apalah ni. Now, sabar Afkar. Kalau tak faham cakap, tolonglah Afkar. Ini adalah minit kedua. So, cara dia nak kira adalah 30. Soalan C tau. Soalan C, 30 tolak berapa? Ini minit kedua ni. Yang saya buat warna hijau ni minit kedua. 120. Woi. Bahan di atas dia. Salah. Tolak ni 20. 20. Tolak 20. Lepas tu masa pun sama. Masa dia macam mana? 120. Yes, 120 tolak 60. tolak 60. So bawah ni berapa? 10 kan? 10 bahagi berapa? 60. So jawapannya adalah 0.17 cm3. Saya kena belajar dengan Cikgu Rizana lah ni. Dalam minit kedua. Ya, ini dia kata 2 minit pertama.
So 2 minit pertama maksudnya daripada kosong pergi ke sini, ini 2 minit pertama. Tapi ya kalau sini dia kata minit kedua. Now, sekarang soalan tu pula dia kata minit ketiga. Nangis aku soalan ni. Okay, minit ketiga. Now, untuk soalan minit ketiga D, soalan D. Buku teks tau ni, saya tengah cerita buku teks bang. So, bila soalan tu dia kata adalah dari minit ketiga, okay, cara dia kira adalah ini minit ketiga, ini minit ketiga, ini minit kedua. So, cara dia adalah ini 35 tolak dengan 30. Masa dia pula 120 tolak 180 tolak 120. So, dapatlah jawapannya 0.08. Lepas ni saya suruh buat latihan lah. Okay, last sekali. Last sekali soalan tu dia kata untuk last sekali tu soalannya adalah ini, ini keseluruhan tindak balas. So, keseluruhan tindak balas. Purata je Okay, tu. yang ini. Awak nak, Okay, Keseluruhan now tu purata. keseluruhan mana? Yang Cik kata Ni? tadi kan keseluruhan tu purata keseluruhan semua tu ke? Yes, purata keseluruhan tapi kita tengok sampai dia ada tindak balas ni. Jangan tengok sampai ni tau. Kenapa kita tak tengok dalam masa yang 360 saat? Kenapa kita ambil masa dia adalah 180? Kenapa kita tak ambil yang 360 saat? Kenapa kita ambil yang 180? Kenapa? Sebab yang daripada situ 360 tu dia rata. Dia sama je Yes, lah. yang ini tindak balasnya adalah malar. Ni dah malar. So kita tak ambil daripada 360. Kita ambil yang paling maksimum dah ni. Max kat sini. So cara dikira adalah awak ambil 35 bahagi 180. So ini adalah purata keseluruhan tindak balas. Okey, yang ni tak payah. Ni tangent ni saya nak belajar dulu dengan cikgu Izana. Macam mana nak bagi senang. Okey, tak ya. Now, marilah buat buku SPS. Latihan yang saya kata tadi tu. Okey, dalam buku SPS ni, okey, dia tak pakai graf. Sepatutnya awak lukis graf tau. Yang ni, nanti Zakira ke budak-budak perempuan ni rajin. Umaira ada. Abby ada tak Abby? Ebi tak ada kan? Ebi tak ada kan? Abby tak ada? Ada lah. Ada tu. Abby. Abby buatkan graf ni Abby. Abby. Next class Abby lepas raya ni. Boleh. Surat 49. Boleh. Ebi Muka punya surat draft tak 49. cikgu sila tak tipu. Okey, awak ni kan, Abby, daripada ni, yang masa dengan isi padu ni, Abby, awak tukarkan dia, awak plotkan graf. Itu je kerja dia. Itu je, Abby. Boleh tak? Abby, boleh lah. Diam, tanda setuju, Abby. Easy to be. Abby, dah lepas raya, open house tak ada, Abby. Tak boleh buat open house, tak ada masak-masak. Boleh lah. Mana ada? Jom, dah lah. Tak nak lah nanti Abby ni. Okay, jom. Kadar tindak balas. Okay, ni tadi. Okay, kadar tindak balas keseluruhan. Kadar tindak balas. Kadar tindak balas keseluruhan dia berapa isi padu dia? Daripada data ni, berapakah dia punya isi padu? Berapa? Berapa dia? 48. 8. Yeay! 48. Kenapa 48? Kenapa 48? Tinggi. Sebab Yo. dia paling tinggi. Paling tinggi. Okey, 48 ni masa pula. Masa dia awak ambil. Astaghfirullahalazim. Muka surat 48 ni. Okey, muka surat 48. Soalan dia kata, ya astagfirullah. Ya 48. 48 sis. Dah jumpa belum? Tobi. Sekejap, kita tunggu Abby. Weh, dah jumpa belum? Buat hal lah Bi. Abby, takkanlah. Abby, buku kat mana, Bi? Ketinggalan berapa saat ni? Abby! Dah nak habis
Tak apa, aku sambung je. Kita move on lah ya. Okay, now dekat sini 48 ni, awak nak tengok masa dia. Kita nak ambil masa dia berapa saat? Kita nak ambil masa tu 210 ke 270? 210 ke? Okay, kenapa 210? Sebab Sebab- bagi dua tu dia malah. Sama. Yes, very good. Itu adalah dah malah. So, cara dikira adalah senang je. 48 cm. Apa lagi tadi? Cm sepadu Okay. Bahagi dengan Padu. cm. Okay. Saat. Okay. So, kita dapat berapa? Lambat kan? So, saya kira sendirilah So, 0.23 cm 3 saat negatif 1. So, itu cara dikira. Okay, kita buat soalan B. Sampai B je tau. Kita berhenti sampai B. Kita sambung lepas raya. Sebab nak bagi awak masa bertenang, fikir dulu kan. So, soalan Allah Mardiana pandai bijak bistari. Saya salah buat kat atas ni lah sepatutnya. Sini 48 cm 3 210 saat. Kita dapat 0.23 cm 3 saat negatif 1. Okay. Okay, right. So dia kata dekat sini dalam 2 minit pertama. So dalam 2 minit pertama isi padu dia yang mana satu? Isi padu dia yang mana satu? 2 minit pertama. 2 minit pertama. 2 minit pertama. Kalau 2 minit 38. berapa saat? Okay. Right. Kalau yes, sebab dia 38. kata 2 minit pertama kan. 120 lah ni. Ini 2 minit. So awak dapat sini 38 bahagi 120. Muaz ada ni ke kalkulator ke? Tak ada. 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 Okey, tak apa. Ada. Zak. 0.32. 0.32 cm 3 saat negatif 1. Okey, habis. Sekarang terusan dalam minit pertama. Kalau 1 minit berapa saat? 1 minit berapa 60. saat? 60. 60. Yap, so ambil bacaan yang ini. So, berapa bacaan dia? Berapa? 20? 25. 25 Bagi 60 cm3 saat. Mana TA? Tak bangun lagi 0.42 cm3 saat negatif 1. Yang ini dalam minit kedua tadi. Dalam minit kedua. Kalau dia kata dalam minit kedua dia ada tolak-tolak. Mana tolak mana? 38 tolak 25, 120 tolak 60. Hebatnya. Okey, bagus lah. Okay, right. So, ni awak suka maths Tak. Tak, tapi macam boleh je maths, okay. So, ni Sikit lah. Sikit. 38 tolak 25. Allah, humble-nya. Okay. Lepas tu cara kira bawah dia? 160. Bawah dia? 120 tolak 60. 120 tolak 60. So, awak akan dapat sini adalah 13 bahagi 60. So, total you guys dapat adalah 0.22 cm 3 saat negatif 1. So, itu sahaja untuk hari ini. So, hari ini kita cerita pasal kadar tindak balas. So, kadar tindak balas, ia melibatkan apa? Mesti kena bahagi dengan apa? Kalau kadar tindak balas saja mesti bahagi dengan apa? Yes. So, bila kita cerita pasal kadar tindak balas, awak kena ingat bawah tu kalau perasan, Hadif ada lagi tak? Tidak ni. Acap. Ada. Ada. Alhamdulillah. So, kalau kita cerita pasal kadar tindak balas, mesti bahagi dengan masa. Perasan tak? Bawah ni semua mesti bahagi dengan masa. So, tu je kita nak cerita pasal kadar tindak balas. Kadar tindak balas bahagi dengan masa. Kalau masa yang diambil tu adalah cepat, kita kata kadar tindak balas dia cepat ke lambat? Masa yang diambil tu cepat. Kadar tindak balas adalah tingkat. okey, kadar tindak balas ni Azhar ada dua je. Satu adalah kadar tindak balas cepat, kadar tindak balas lambat. Okey, katakanlah saya cakap kalaulah masa yang diambil tu adalah sedikit, kadar tindak balas tu cepat ke lambat? Cepat. Kita pakai dua je. Cepat. Saya nak perkataan tu je. Thank you Hadif.
Kita nak cepat dengan lambat, kita tak boleh pakai singkat. Macam ni tau. Tak. Sebab dalam tajuk ni, ini term ni kena betul tau. Kadar tindak balas, kita ada dua je. Satu adalah kadar tindak balas tu cepat. Ni cepat. Satu adalah lambat. So kita guna dua term je. Satu kadar tindak balas cepat, satu kadar tindak balas perlahan. Okay, so kadar tindak balas ada dua, cepat dan perlahan. Okay, so itu sahaja. So selamat Hari Raya, selamat berpuasa. Okay, saya minta maaf atas segala salah dan silap. Kita jumpa lepas raya. Raya hari Khamis Raya hari Khamis. Kalau ada rezeki kita jumpa. Kalau tak ada rezeki maybe jumpa masa sekolah lah. Lepas tu saya nak bagi awak buku latihan lah. Saya letak apa bunyi klip. Okay, saya bagi buku latihan awak tau. Astaghfirullahalazim, korang ni sejak dah tahu raise hand tu. Okay, so saya letak buku latihan dekat post tak, boleh tak? Saya nak bagi awak latihan. Boleh cikgu, Ke boleh. nak bagi Boleh saya? kat situ juga. Boleh. Boleh Saya nak cikgu. letak rumah acap. Nanti nak ambil juga BM. Tak je letak. Okay. Tak Alright, so nanti saya letak kat situ. Saya nak pergi sekolah lepas Zohor. Okay, so dah lah, semua orang dah angkat tangan dah, bye-bye. Okay, so saya minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, jumpa lagi. Bye. Nanti Okay, bye, recording cikgu. saya bagi malam. Okay, Bye, terima okay. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Bye. cikgu. Mak Jabati. Alright semua. Okay, Cikgu jangan lupa bye. duit Thank you raya. semua. Cikgu open house cikgu, open house. Oh, duit raya, duit raya. Cikgu dia raya cikgu, dia raya. Tunggulah penuh. Ingat Oh. pesan saya Cikgu. tu eksperimen meriam tu. Bye. Okey, Baik baik. tuan. Okay, baik. Okay, bye. Baik cikgu. Okay, bye. Ayah Pil, Nanti ayah buat Pil. conclusion. Ayah Pil. Bye. Okay. Dah, dah, saya Lampu hijau, bye. lampu hijau. Ice. Bye. Bye, bye, bye.